الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul Azim. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada pengampunan daripada Tuhanmu, yang mana kamu mendapati wajannatin arzuhas samawati wal ard, ya, yang mana akan kamu dapati syurga di mana luasnya adalah seperti luas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra, di mana orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra, dalam keadaan mereka lapang, wad darra, dalam keadaan mereka yang susah, wal kadhimin al ghaid, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang boleh memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai orang-orang yang membuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan, yang mana apabila orang-orang itu melakukan satu kesalahan, au zalamu anfusahum, ataupun menzalimi diri mereka, zakarullah, mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka Allah pun mengampunkan atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak berterusan dalam apa yang mereka laksanakan ataupun apa yang mereka buat dosa tersebut, dan tidak mereka berterusan dalam dosa tersebut sedangkan mereka mengetahui. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita karunia yang sangat banyak sekali. Di antaranya, tuan-tuan, karunia yang Allah berikan kepada kita yang kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Kalau kita dapat cucu, dandan kita buat hakikah. Dapat cucu comel pula tu, dandan, panggil kawan-kawan semua buat hakikah. Dapat menantu baru, kita pun bersyukur dapat menantu baru. Tak tahu lagi menantu okey ke tak okey, janji dah dapat dulu, kita pun bersyukur. Dapat kereta baru, kita pun bersyukur. Panggil orang ramai buat kenduri, dapat beli kereta baru, Ezora baru contohlah. Kalau ada yang naik Ezora, minta maaf, tak ada niat nak ni. Baik. Dapat apa lagi? Dapat pangkat, naik jawatan. Baik, kita pun bersyukur. Tapi pernah tak kita kadang-kadang bersyukur kerana kita dapat ibadat? Kita dapat sembahyang hari ini, pernah tak lepas sembahyang kita, ya Alhamdulillah, ya Allah, bersyukur saya kepada Allah, saya hari ini dan sembahyang? Jarang, tuan-tuan. Kita tak ingat
Kenapa? Karena kita ingat sembahyang ni kita buat. Kita kadang-kadang dalam permasalahan ini, walaupun kita bukan orang Mu'tazilah, tapi kadang-kadang dalam permasalahan ini seolah Allah tidak ada punya peranan dalam kita ibadat. Seolah-olah kita ibadat ni Allah dapat pahala. Seolah-olah kita ibadat ni Allah, karena kita beribadah Allah naik pangkat. Tak ada tuan-tuan. Kita nak sembahyang, tak nak sembahyang, Allah tak akan jadi apa-apa. Yang ni kadang-kadang kita lupa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau beri nikmat saya hari ni boleh ibadah, boleh sembahyang tuan-tuan. Bukan kita kata tak kuat, semua orang kuat, tapi berapa banyak orang yang boleh dapat ibadat? Saya tuan-tuan, di surau saya ada seorang yang OKU, Allah, sedih saya tengok tuan-tuan. Dia dengan kursi roda, dia pergi sembahyang. Saya tengok, ya Allah, satu pusingan kursi roda dia berapa kali ganda mungkin Allah beri ganjaran daripada kita yang jalan kaki ni yang sehat. Sebab kenapa? Keikhlasan dia beribadah. Kadang-kadang hujan dia tunggu sampai hujan. Kalau kita boleh lari lagi, dia nak lari pakai apa? Kursi roda. Sat-sat dengan kursi roda dia. Dengan kursi roda dia tak jalan. Dia guna elektrik tuan-tuan. Bukan guna yang tolak macam tu. Guna elektrik. Kalau jam memang lebih lah. Tapi dia pergi sembahyang. Masya Allah. Kadang-kadang kita malu tuan-tuan. Kita yang punya kaki kuat, tenaga, badan sihat, rumah dekat surau, dekat masjid, alah tak apa, besok kita tak sembahyang. Kenapa? Dekat masjid. Saat lagi kita tak mau sembahyang, tuan-tuan, orang sembahyangkan kita. Dah mati, dipaksa masuk masjid nak sembahyang. Sebab kenapa? Kita Islam. Memang kena dapat sembahyang tu, memang kena juga. Entah tak mau sembahyang, tak apa. Saat lagi mati, kami akan sembahyangkan. Tapi apa guna tuan-tuan? Ni yang kadang-kadang tuan-tuan, kita kadang-kadang dalam duduk lepas sembahyang, Allah, Alhamdulillah, ya Allah, aku bersyukur ya Allah masih Engkau berikan nikmat boleh melaksanakan ibadah. Alhamdulillah. Karena dengan kita mensyukuri nikmat kita boleh beribadah ni tuan-tuan, kadang-kadang di sinilah kita boleh menghadirkan keikhlasan dalam ibadah. Boleh kita hadirkan keikhlasan dalam kita beribadah. Karena berasa bahawa ini satu nikmat, kita seronok, kita suka. Macam kita dapat kereta baru, nak buat apa? Nak mensyukuri. Kenapa? Karena kita suka dapat kereta baru. Begitu juga kita dapat beribadah, kita hadirkan rasa suka. Sehingga dengan rasa suka beribadah ini, kita boleh menafikan rasa tidak ikhlas dalam ibadat. Kadang-kadang tuan-tuan, saya sendiri kadang-kadang tanya, saya sembahyang kerana saya imam ke kerana saya sembahyang? Tu dua main-main tuan-tuan. Syaitan ni makin besar kita punya pangkat, makin general dia dihantar. Dia bagi kita tak ikhlas. Kadang-kadang saya tanya, ya Allah, semogalah jangan saya sembahyang ni kerana saya jadi imam. Ya Allah, memang saya sembahyang ni memang kerana ikhlas karenamu ya Allah. Bukan kerana saya dah imam dan diberi gaji, sebab itu saya terus sembahyang. Jangan main-main tuan-tuan. Syaitan ni punya perangkap dia. Semakin hebat kita tuan-tuan, semakin besar perangkap dia. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab dia menyatakan, orang ahli ibadah ini adalah orang yang paling bahaya dalam masalah harta. Kita orang ahli ibadah. Sebab kenapa? Kadang-kadang kita ahli ibadah saja, tapi tak ada ilmu apa yang kita ibadahkan. Sembahyang rajin, puasa yadin, puasa, tapi tidak berilmu apa yang kita buat. Sebab tu kalau kena satu godaan syaitan, dia bagi saja pangkat jawatan, kita pun lingkup dalam godaan syaitan tersebut. Baik. Kemudian tuan-tuan, selawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang telah mengajarkan kita akhlak yang baik, yang telah mengajarkan kita bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala secara baik, yang telah mengajarkan kita bagaimana melaksanakan ibadah secara baik, yang telah mengajarkan kita mulai benda yang sekecil-kecilnya sampai benda yang sebesar-besarnya. Kenapa kadang-kadang kita tidak mau melaksanakan apa yang baginda laksanakan? Inilah kelemahan kita. Sebab tu ahli sufi, orang-orang sufi, dia katakan, apabila seseorang meninggalkan perkara-perkara sunat, maka secara automatik dia akan melaksanakan perkara buruk. Kita fikir, takkan lah sunat kalau tak buat kan tak apa-apa. Kan? Kalau hukum asas dia lah, tak buat sunat tak dapat pahala.
Tapi orang sufi dia nilai meninggalkan satu perkara sunat, pada masa yang sama dia kemungkinan akan melakukan perkara buruk. Tak percaya? Kita akan buktikan. Tuan-tuan sembahyang sunat 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun berapa rakaat, tak mau buat, tapi tuan-tuan keluar. Boleh jadi tuan-tuan masa tuan-tuan keluar ni terlihat aurat orang, terlihat kereta orang. Dalam hati tuan-tuan, kereta ni cantik ni dari mana dia ambil duit ni? Mula kita suuzon, satu penyakit dosa kita, suuzon pada orang kita tak tahu, kita dah suuzon. Kereta baru ganti hari itu, baru keluar pintu surau, pintu masjid, tengok kereta orang, cinta kereta cantik ni, dari mana dia dapat duit? Mula dah kita punya penyakit tersebut, tuan-tuan. Sebab tu kata orang sufi bahawa apabila engkau meninggalkan satu perkara sunnah, maka pada masa yang sama kemungkinan dirimu akan melakukan perkara yang buruk. Melakukan perkara buruk yang kecil-kecil, lama-lama kita akan menumpuk menjadi perkara yang besar. Sehingga susahlah kita kadang-kadang dalam ibadah, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita bertanya, walah saya ni susah sangat dalam melaksanakan satu perkara baik. Susah sangat nak bangkit pagi, nak sembahyang tahajud, susah. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab ke-10, dalam menyegerakan melakukan amalan baik, apa dalam mukaddimah Imam Nawawi sebutkan, ada 2 perkara yang membuat kita ini tidak bersegera untuk melaksanakan perkara baik. Yang pertama, dia kata karena kita banyak syubhat. Tuan-tuan, syubhat, tuan-tuan, hari-hari kita ada. Hari-hari kita ada, tuan-tuan. Mula dari makan kita kadang-kadang syubhat, pakaian kita kadang-kadang syubhat, penglihatan kita kadang-kadang syubhat, ibadat kita kadang-kadang syubhat. Macam mana Ustaz ibadat ada syubhat juga? Ada syubhat dalam ibadat. Apabila kita melakukan perkara kadang-kadang ragu, itu syubhat dalam ibadat. Nak sembahyang takbir pun Allah sampai 200 kali, ini syubhat kita dalam ibadat. Nak puasa, betul tak niat, betul tak niat, ragu, itu adalah syubhat dalam ibadat. Nak sembahyang, ambil sembahyang sampai 10 kali basuh tangan, syubhat, ragu-ragu kita, betul ke tak betul. Kenapa kita terjadi syubhat? Sebab kita tidak punya panduan ilmu. Punya panduan ilmu, tetapi kita tak habis panduan ilmu tersebut. Ustaz kata kalau ambil sembahyang kita kena habis semua. Kita pun betul nak buat kena habis, tapi kadang-kadang lupa dengan panduan. Apa panduan? Rasulullah tidak beri kita lebih daripada 3 kali. Kita kadang-kadang dah basuh dah, sampai sini dah basuh, dah cantik, tengok semua dah basuh sampai 10 kali. Makruh. Maknanya kita membuat satu syubhat dalam ibadat. Dalam makanan, tuan-tuan, masya-Allah. Entah macam-macam sekarang. Kita pun tak tahu nak makan apa dah sekarang. Syubhat dalam makanan. Yang ni kadang-kadang halal, hari ni halal, esok haram. Kita pening, tuan-tuan. Hari ini dia kata keluar pernyataan haram, satu NGO kata halal, satu NGO kata haram. Alamak, pening kita. Sehingga kita pun elok-elok kita tinggal sebagaimana tengok keadaan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pada suatu hari didatangi oleh orang kerja dia lah, orang yang pernah membantu dia ataupun pembantu dia. Dia bawa makanan. Tuan, saya bawa makanan. Abu Bakar Siddiq pun makan. Lepas makan, orang ni pun tanya, "Tuan, takkan tuan tak tanya, ini dari mana?" "Oh yo, dari mana ni?" Kata Abu Bakar Siddiq, "Dari mana ni?" "Ini tuan, saya beli daripada hasil pemberian seseorang pada masa saya jahiliyah dulu." Apa kena mengena? Kena mengena dia adalah pada masa jahiliyah dulu saya adalah menjadi seorang penilik ataupun seorang yang
boleh menerka nasib. Tengok tangan, kalau 3 tangan 4 garis 5 garis jadi hero. Contohlah, kalau garis ini tak putus-putus, maka nasib macam ni, macam-macam. Pada masa tu tuan, saya pun teka-teka dia punya nasib dan kena. Kebetulan nasib dia cantiklah seperti yang saya teka. Kemudian setelah itu kami pun tak pernah berjumpa dan saya pun sudah masuk Islam, kemudian dia pun sudah masuk Islam. Tapi pada masa itu tuan-tuan, saya terjumpa dengan dia dan dia berikanlah wang tersebut sehingga saya beli makanan. Makanan halal. Wang tu halal. Tapi permasalah syubhat di sini adalah, adakah wang yang diberikan itu karena keberhasilan dulu atau tidak ada kena-mengena? Sikit je tuan-tuan, sikit je. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk mulut dalam tangan, luak balik. Kita tak ada dah makan. Alah, dah makan dah tuan, mana dia tak dan dah nak keluar dah. Lepas-lepas makan orang kata, oi, ini ada duit ni saya beli hasil tikam. Alah, dah masuk dah, biar keluar dari bawah lah. Ke atas tak keluar dah. Keluar dari bawah, proses dah jadi daging, dah jadi darah. Tak betul dah kita punya keadaan dalaman. Ini tuan-tuan. Baik, inilah yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang susah melakukan amal baik disebabkan karena ada syubhat. Yang pertama. Yang kedua, ada syahwat, hawa nafsu. Sebab tu dalam surat Al-Furqan Allah jelaskan, dalam ayat 43 Allah jelaskan, orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan, ilahahu hawa. Ini bahaya tuan-tuan. Hawa nafsu ini maknanya keinginan kita lebihkan daripada taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang perkara kecil saja tuan-tuan, tapi boleh menjejaskan kita punya akidah dan ibadah kita. Tengok baru-baru ni bola pukul 3 tuan-tuan, dah pergi stadion Johor dengan dengan Pahang. Pukul 3 orang dah pergi masuk stadion. Semayang tak semayang tu. Apa yang dia cari? Hawa nafsu. Kalau semayang tak apalah, tak ada cerita cantik lah. Ini kalau tak semayang tuan-tuan, maknanya dia sudah menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 43 tak silap. Baik. Ini tuan-tuan, maka kata Imam Nawawi, kalau kita nak mau ataupun mensegerakan beramal baik, maka kita kena hilangkan dua penyakit tadi sekurang-kurangnya lah. Penyakit-penyakit lain pun ada. Syahwat dengan syubhat. Baik, syubhat ni ada satu lagi tuan-tuan, kadang-kadang dalam menentukan hukum. Kita ni kadang-kadang jadi pejabat ataupun jadi seorang yang hebat lah. Kita menentukan satu hukum, kita buat satu hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keputusan hukum tu kita punya peranan, maka kita sudah bersyubhat di situ. Maka inilah satu perkara yang dia akan terus mengalir dosa kepada kita. Yang duk main-main tuan-tuan, kita buat satu hukum ni dijalankan oleh manusia, kemudian hukum ni bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, orang pun buat, maka mengalirlah dosa jariah. Kalau ada pahala jariah, ini ada dosa jariah, terus mengalir kepada kita pembuat hukum. Sebab tu tuan-tuan, dalam permasalahan melaksanakan satu hukum, satu ketentuan, kita pandu Al-Quran, kita pandu Al-Hadis. Jangan sampai kita bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis jelas-jelas. Jangan sampai kita luluskan pondan pergi buat perlombaan. Ini satu masalah. Baik. Okey, insya-Allah ini sekedar mukadimah daripada saya pada hari ini, dan insya-Allah pada hari ini kita akan ayat yang kita bacakan tadi, di mana ayat perintah Allah Subhanahu Wa Taala wasari'u ila maghfiratin, maka ayat yang menyuruh kita untuk bersegera dalam melaksanakan
satu perintah ataupun satu pekerjaan. Apabila kita melaksanakan satu dosa, maka kita bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ini antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang apabila dia salah tak tunggu besok, apabila salah tak tunggu minggu depan, apabila salah tak tunggu pencen baru main surau. Apabila dia melakukan satu kesalahan, dia terus melaksanakan dengan satu kebaikan untuk mengimbangi kesalahan yang dia lakukan. Baik, kita mula kitab kita pula. Pada perjumpaan kita yang hari itu, kita telah membahas tentang permasalahan air. Maknanya pembahagian air ini kita bagi kepada 4. Secara umumnya adalah 4: air mutlak, air musta'mal, mutanajjis, musyammas. Tapi di sini saya tambah satu lagi, disebut dengan air mukhallid ataupun air yang berubah dengan keadaan lain. Dia air mukhallid ni ada 2 bahagian. Yang pertama bahagian yang masih boleh kita bertaharah dengannya, ada satu lagi yang tidak boleh bertaharah dengannya. Yang pertama, ini kita balik sikit. Okey, kalau mutlak kita dah tahulah. Mutlak itu memang air yang bukan musta'mal, maknanya air yang tidak kena apa-apa, yang tabi'i, yang turun daripada langit, ataupun terpancar daripada bumi, tidak bercampur dengan benda-benda yang mutanajis, ataupun belum digunakan untuk melakukan bertaharah ataupun mengambil air sembahyang ataupun berhadas besar, belum digunakan. Baik, musta'mal sudah digunakan. Baik, yang ketiga mutanajis, maknanya air bercampur dengan najis. Apabila kurang daripada 2 qolah, maka dia dianggap sebagai mutanajis. Kalau lebih daripada 2 qolah, kita pun kena lihat bau, rasa dan warna. Apabila berubah keadaan tersebut, maka dia pun sudah dianggap air yang tidak mutlak lagi. Kemudian musyammas ni adalah air yang makruh untuk digunakan. Dia adalah air yang dipanaskan oleh matahari. Baik, yang kelima saya bahagi lagi adalah air mukhallid. Mukhallid ni maknanya bercampur. Kalau bercampur dengan benda yang suci tapi berubah dia punya sifat dan keadaan, maka dia boleh dikatakan sebagai air musta'mal juga, tidak boleh dianggap. Macam contoh air mutlak bercampur dengan bercampur dengan garam, air mutlak bercampur dengan susu, air mutlak bercampur dengan gula, maka dia pun tidak boleh lagi dianggap sebagai air mutlak. Dia suci, boleh kita minum, boleh kita guna untuk lain, tapi tidak boleh untuk tidak boleh untuk bertaharah. Okey, selanjutnya ada juga mukhallid dengan kita mukhallid tu hari itu kita bagi kepada mujawir. Kemudian mujawir adalah contoh kita letakkan air mutlak di dalam satu tempat dengan wangi-wangian. Tiba-tiba air tersebut ada pengaruh daripada wangian-wangian tersebut. Contoh kita letak dalam satu store yang ada wangi-wangian sehingga air itu berpengaruh, bau dia. Tengok-tengok bau. Itu mukhallid bijiwar, itu masih boleh dikatakan sebagai mutlak. Maknanya boleh lagi kita menggunakannya. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita masuk kepada bab selanjutnya, sedikit kita nak memberikan apa sebenarnya hikmah daripada taharah. Sedikitlah. Dalam taharah itu ada ketentuan dia adalah bersih bukan berarti suci. Suci bukan berarti bersih. Macam mana tu Ustaz? Okey. Kita baju putih bersih, tapi terkena kita basuh dengan air arak. Baju kita bersih, tapi kita basuh dengan air arak. Bersih tak? Bersih. Suci tak? Tak suci. Boleh beribadat? Tak boleh beribadat. Orang balik dari bendang ke apa, baju dia kena tanah. Bersih tak? Tak bersih. Kenapa? Kotor. Tapi suci tak? Suci. Boleh boleh dapat. Maknanya Islam ini mengajarkan hikmah dia yang pertama dari taharah adalah, pertama Allah nak ajar kita taat tak kita dengan cara yang ditetapkan.
Kita tengok pandangan mata manusia, baju dia bersih lah, semua cantik, tak ada kotor apa pun. Tapi masa dia basuh dalam mesin basuh dengan pampers anak dia sekali, dengan air kencing anak dia sekali, semua dia basuh sekali. Sudah bercampur-campur dengan najis. Boboh wangi-wangi lah, rasa wangi dah. Boboh kena doni satu botol itu wangi. Tapi najis di dalam perkara tersebut belum hilang. Maknanya dia belum dikatakan suci. Okey. Yang kedua, jangan kita melihat benda orang kadang-kadang tengok lekeh dia. Oh, ini tak sah sembahyang. Belum tentu. Boleh jadi lekeh kita lihat dia tapi suci dalam pandangan Allah. Maknanya di sini Allah nak ajar kita dalam permasalahan taharah ini adalah taat kita. Kalau kita lihat apa beza mutlak dengan tak mutlak? Saya celup tangan first jadi mustakmal. Padahal kalau saya basuh tangan saya kemudian celup tak ada masalah, tak mustakmal. Kan? Di situ yang Allah nak tekankan adalah ketaatan kita. Patuh tak kita atas tata cara yang Allah tetapkan? Baik. Kemudian hikmah lagi di antara taharah ini, Allah nak ajarkan kepada kita jangan kita pandang orang bersih luaran. Sebab kadang-kadang orang bersih luaran hati tak tentu lagi. Kita nak bersih luaran dan bersih dalaman. Maknanya bersih dan suci. Kita nak tengok mungkin orang cantik, dia pakaian cantik, semak, pakai baju, pakai tie apa semua kan, bercakap cantik semua, tapi kita tak tahu lagi dalaman. Yang Allah nak bersih luaran dan bersih dalaman. Bersih luar, suci. Maknanya suci ini adalah satu ketentuan dalaman. Ini yang Allah nak ajarkan dalam permasalahan kita. Kemudian Allah nak ajarkan dalam hikmah daripada taharah ini lain adalah jangan sampai kita menghina orang-orang yang kita pandang dia, kita lihat dia macam tak kena, kita lihat dia macam tak betul. Mungkin kita lihat dalam ibadah pun macam kita yang lebih pandai, tapi belum tentu tuan-tuan. Mungkin dia ibadah dia yang lebih ikhlas daripada kita. Kita memang kadang-kadang cantik kita buat ibadah, tapi dalam hati kita keikhlasan kita kepada ibadah ini tidak ada. Mungkin dia buat, mungkin tak berapa tahu, tapi ikhlas dia buat dan betul-betul dia mencari ilmu untuk nak melaksanakan satu perbuatan yang betul-betul lillahi ta'ala. Mungkin ganjaran di sisi Allah sangat besar pada orang tersebut. Ini di antara beberapa hikmah daripada taharah yang kadang-kadang semua yang Allah ajarkan, semua yang Allah berikan kepada kita ada hikmah yang tersembunyi yang kadang-kadang kita perlu untuk mengkaji dan meneliti apa-apa saja yang Allah tetapkan ataupun yang Allah berikan satu hukum, kena mencari apa di sebalik tersebut. Baik. Dalam setelah bab taharah dalam kitab ni tuan-tuan, muka surat 17, di sini adalah tentang, boleh dikatakan tentang hukuman ataupun dalil-dalil bagi orang yang meninggalkan solat. Baik. Mungkin sebahagian kita dah pernah mendengar ataupun sudah pernah dijelaskan oleh ustaz-ustaz tentang permasalahan orang yang mengabaikan sembahyang. Baik. Pertama kita ketahui bahawa hukum solat itu, muka surat 17 kalau yang ada buku, yang ada kitab, bahawa solat ini adalah satu kewajiban. Okey, baik. Sekarang hukum kepada orang yang menafikan solat. Dia ada orang yang mengatakan, solat itu tak ada. Apa hukum dia? Baik. Hukum yang menafikan, orang yang menafikan hukum asas kepada solat, itu automatik dia kufur ataupun terkeluar daripada Islam. Ini sepakat ulama. Maknanya mengatakan bahawa hukum solat tak ada, ataupun sebahagian dia kata sembahyang zuhur 2 rakaat bukan 4, ini pun terkufur daripada Islam, terkeluar dia daripada Islam. Karena kenapa? Ingkar kepada hukum Allah, ingkar kepada satu ketentuan yang qat'iyah, bukan zanniyah. Kita kena bezakan mana hukum qat'iyah, mana hukum zanniyah. Apa itu qat'i? Qat'i dalil yang sharih, yang jelas, tidak ada perbincangan di situ. Sembahyang zuhur 4 rakaat, tak ada ulama berbincang, mungkin 4,5, tak ada.
Itu disebut dengan qat'iyah. Dalil dia jelas. Asar 4 rakaat. Oh, kata tak, asar ni 3 rakaat setengah. Ataupun 3 rakaat saja. Tidak, dia adalah dalil yang qat'iyah, jelas. Ataupun zonniyah seperti contoh kunut. Itu dhanni. Ada kata itu sunat ab'ad, ada yang kata itu bukan sunat. Itu dhanni. Ada perbincangan ulama dalam permasalahan tersebut. Ini disebut dengan dhanniyah. Baik. Orang yang mengingkari asal hukum sembahyang maka dia kufur. Baik, sekarang permasalahan di sini adalah muka surat 18 adalah hukum orang mengabaikan sembahyang. Maknanya dia tak mengingkari hukum sembahyang, tapi mengabaikan sembahyang. Dia tak mau sembahyang, tapi hukum sembahyang dia kata ada. Tapi kenapa tak sembahyang? Itulah. Ini orang seperti ini, maka dia ada beberapa ketentuan. Pertama kita lihat di sini Jadi biar kita mudah ada rujukan. Pendapat pertama, orang yang meninggalkan solat adalah kafir. Ini pendapat dan terkeluar daripada Islam. Ia dihukum bunuh sekiranya tidak bertobat. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya mazhab Ahmad bin Hanbal, orang yang sengaja dia tak sembahyang, dia hukum sembahyang, dia kata okey, saya sembahyang okey, tapi dia sengaja tak sembahyang, maka dalam mazhab Ahmad bin Hanbal dianggap kafir dan dianya dihukum hudud, bunuh. Baik, pendapat yang kedua, orang yang meninggalkan solat adalah fasik, tetapi tidak kufur. Maknanya dia tidak mengingkari hukum solat, tetapi dia meninggalkan solat, maka orang ini disebut dengan fasik, tidak kufur. Menurut pendapat Abu Hanifah, Malik dan Imam Syafi'i. Tetapi mereka membezakan pendapat dalam hukum kepada golongan ini. Apa hukum kepada orang seperti ini? Dia 3 pendapat daripada Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan orang ini fasik, bukan kufur. Tapi hukuman dia macam mana? Dalam permasalahan hukuman mereka berbeza pendapat. Imam Syafi'i, Malik dan Imam Syafi'i menyatakan ia dihukum hudud. Jika tidak bertobat, maknanya dia tinggal sembahyang, kita suruh tak mau dan tak mau bertobat, maka dalam mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i, orang seperti ini pun boleh dihukum hudud. Sementara Abu Hanifah menyatakan dianya ditakzir, tidak dibunuh. Maknanya tidak dihukum pada bunuh. Ini hukuman kepada orang yang sengaja meninggalkan sembahyang tanpa alasan. Sebab tu orang lelaki jangan cari-cari alasan untuk sembahyang. Kita tak ada diskon tuan-tuan. Orang perempuan ada diskon. Kami tak ada diskon orang lelaki. Orang perempuan dia tiap bulan ada diskon 5 hari ke, 4 hari ke, 3 hari ke. Sebanyak-banyak diskon orang perempuan 15 hari. Kalau ada orang perempuan yang kata malam yang ke-16 abang ini tak jadi lagi, masih dalam keadaan tidak boleh, itu ambil botol air, ketuk kepala dia. Tak ada. Orang perempuan sebanyak-banyak haid dia adalah 15 hari. Ini penelitian daripada Imam Syafi'i. Tiap-tiap negeri dia pergi tanya-tanya, "Cik, makcik berapa hari haid?" 3 hari. Ini tanya, yang paling banyak dia dapati adalah 15 hari. Sehingga Imam Syafi'i menetapkan bahawa sebanyak-banyak haid kepada orang perempuan adalah 15 hari. Selebih itu bukan disebut dengan haid, tapi istihadah, penyakit. Tapi kalau terus ada lebih daripada 15 hari, maka itu adalah istihadah, dia penyakit. Lepas tu macam mana ustaz nak sembahyang keluar lagi darah tersebut? Cara dia, pertama tunggu masa berhenti. Dia tak akan keluar 24 jam. Kalau keluar 24 jam mati kita, tak cukup darah. Dia ada masa berhenti. Masa berhenti tu ambil sembahyang, bersihkan cepat-cepat, ambil sembahyang. Time sembahyang tiba-tiba keluar, tak apa, sembahyang terus. Kerana dia penyakit istihadah. Penyakit. Baik, itu sama juga dengan kita orang lelaki. Kita ada penyakit kencing tasalsul bul kalau dalam istilah kitab. Tasalsul bul ni kencing yang 3 minit sekali, ataupun dalam 5 minit dia kencing setitik.
titik. Ni orang macam ni, dia kena pastikan masa dia ambil air sembahyang jangan keluar. Kemudian masa dia sembahyang jangan keluar dulu. Kalau keluar dia kena ulang balik. Tapi kalau time dia sembahyang tiba-tiba terkeluar setitik dua titik, maka dia teruskan sembahyang. Ini bagi orang yang berpenyakit disebut dengan tasalsul bul. Penyakit yang kencing tak lawas. Tapi tak lawas ni bukan ini memang penyakit lah. Dia dalam sejam sekali ataupun 10 minit sekali dia akan terkeluar. Okey, orang seperti ini dielokkan kalau sekarang dah ada pampers, senang lagi kan. Pakai pampers, jangan dia tumpah. Baik. Okey. Ini ketentuannya. Jadi orang perempuan walaupun dia ada diskon dalam sebulan, tapi diskon tersebut tak lebih 15 hari. Lebih 15 hari bukan diskon dah, dia kena melaksanakan lagi sembahyang. Baik. Kemudian dalil dia tuan-tuan, dalil dalam meninggalkan solat adalah dosa besar sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir, Allah sebutkan dalam surah ayat 40, 41, 42, 43 dalam buku ini disebutkan adalah yang terakhir, qalu lam nakum minal musallin. Ma salakakum fis sakar, apa yang mendatangkan kamu dalam neraka sakar? Siapa yang menjatuhkan, apa yang memasukkan kamu dalam neraka sakar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami bukan orang-orang yang sembahyang. Baik, ini dalil dia yang menyatakan bahawa meninggalkan sembahyang ini adalah satu perkara yang sangat besar. Baik. Tafsiran di bawah ini ada, kemudian dari hadis pun ada, kemudian firman Allah lagi dalam surat Taubah ada, kemudian dalam buku ini juga ada tentang daripada hadis juga ada disebutkan. Baik, ini uraian-uraian tersebut mungkin kita sudah biasa kita dengar. Kalau kita nak baca pun boleh, tak apa. Tapi kita terus ke muka surat 20 sebab ni dalil-dalil, maknanya dalil. Kemudian ada juga dari ijma' para sahabat menurut Abdullah bin Syaqiq, salah seorang tabi'in, para sahabat Nabi SAW tidak pernah menghukum kufur terhadap sebarang ibadat yang ditinggalkan melainkan solat. Maknanya solat dihukum kufur tapi ibadat lain tak dihukum. Ini ijma' para sahabat. Ijma' ni pun tuan-tuan kalau kita belajar dia ada beberapa jenis ijma'. Ada disebut dengan ijma' ahlul Madinah. Ada disebut dengan ijma' ummah. Maksudnya ijma' seluruh umat, itu ijma' yang paling kuat. Tapi ada juga ijma' ahlul Madinah, orang Madinah saja yang berijma' dalam permasalahan tersebut. Contohnya tuan-tuan, membaca makmum membaca Fatihah dalam sembahyang berjamaah. Kalau ijma' ahlul Madinah, orang Madinah pada masa dahulu mempunyai satu ijma' bahawa orang yang bermakmum, orang makmum ni tak perlu membaca Fatihah. Ijma' ahlul Madinah. Tapi ijma' ahlul Madinah ni bukan ijma' yang secara keseluruhan, maknanya orang Madinah berijma' pada masa itu. Sehingga mungkin asar dia ataupun kesan dia masih ada kepada orang-orang yang berada di Saudi, orang-orang yang berada di Mekah. Jadi orang-orang yang berada di Mekah yang bermazhabkan Maliki, mereka masih mengambil pendapat tersebut. Maknanya mereka tidak perlu membaca lagi Fatihah bagi makmum. Adapun kita imam mazhab Imam Syafi'i kena baca. Kena baca. Baik. Okey. Baik, selanjutnya adalah muka surat 20, siksaan bagi orang yang meninggalkan solat. Ada 6 siksaan yang semasa hidup di dunia. Pertama, umur tidak berkat, akan dihapuskan tanda-tanda soleh daripada mukanya. 3, tiada amal, tiap-tiap amal yang dikerjakan tiada diberikan pahala kepadanya. Kemudian 4, segala doanya tidak diperkenankan oleh Allah. Yang kelima, dia dibenci oleh segala makhluk di dunia. Yang keenam, tidak ada baginya bahagian daripada doa untuk orang-orang soleh. Ini seksa di semasa hidup. Kemudian seksa ketiga, hendak mati. Mati dalam keadaan kehinaan. Yang kedua, mati dalam keadaan yang sangat lapar. Yang ketiga, mati dalam keadaan dahaga yang amat.
sehingga jika dituangkan ke tekaknya semua air laut di dunia, dia tetap merasa dahaga. Ini siksaan bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Kemudian siksaan di dalam kubur. Kuburnya disempitkan, dinyalakan api yang mana dia akan membalik-balikkan dirinya dalam bara api itu. Kemudian yang ketiga, Allah mengarahkan ular yang besar yang dinamakan dengan Syaqul Aqra untuk menyiksa si mayat. Kemudian yang selanjutnya adalah siksaan di hari kiamat. Allah memerintahkan malaikat azab menghela orang yang tidak solat itu ke dalam neraka. Yang kedua, Allah menilik pada orang yang tidak solat itu dengan tilikan yang murka. Yang ketiga, Allah akan mengira orang yang tidak solat itu dengan kiraan yang paling berat dan terus disumbatkan dalam neraka. Baik, ini tuan-tuan, perkara ini mungkin sudah biasa kita dengar daripada ustaz-ustaz daripada masa kita kecil lagi. Cuma kita nak melalui buku ni je lah. Baik. Okey, insya-Allah kita masuk kepada bab selanjutnya adalah bab sunat ab'ad. Ini bab ni pun kita tak lama, insya-Allah sikit saja. Ada dua muka surat 21 dengan 22, 23, 24. Okey, secara ringkas. Dalam sembahyang yang pertama kita bagi kepada rukun. Rukun kita bagi kepada 3, qauli, fi'li, qalbi. Baik, yang ini mungkin kita sudah jelaskan pada perjumpaan kita yang terdahulu. Kemudian setelah rukun ini ada disebut yang nombor 2 adalah sunat ab'ad ataupun sunat muakkad. Sunat ab'ad ni dari kata ba'dun. Ba'dun maknanya hampir sebahagian daripada pekerjaan sembahyang itu adalah keperluan dia hampir setengah. Maknanya separuh-separuh, setengah-setengah. Maknanya keperluan dia setengah daripada rukun lah. Kalau kita nak kira asal bahasa tu. Baik. Sekarang sunat ab'ad dalam sembahyang ada beberapa tempat. Pertama, yang disebut dengan sunat ab'ad adalah tahiyat awal. Dalam buku ini ada 4 saja, tapi saya akan uraikan menjadi 7. Walaupun dalam buku ini ada 4 saja disebutkan, bacaan kunut, selawat ke atas Nabi, duduk antara tahiyat awal, tasyahud awal. Tapi kita akan ada buku-buku lain ataupun kitab-kitab lain mengatakan dia ada 7 tempat sunat ab'ad. Pertama adalah tahiyat awal. Tahiyat awal, membaca tahiyat awal itu adalah sunat ab'ad yang pertama. Yang kedua adalah duduk dia tu. Duduk, kalau di sini dia tak sebut. Oh, ada. Duduk tahiyat awal, masuk. Kemudian dalam tahiyat awal tu pun kena selawat. Maknanya kalau kita 3 perkara ini tinggal dalam tahiyat yang pertama, maka kita kena sujud sahwi. Kita duduk dah, baca dah tahiyat tapi lupa selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini pun kita telah meninggalkan sunat ab'ad. Maknanya kita duduk tahiyat duduk dah, baca tahiyat baca dah, tapi lupa selawat. Okey, kerana kelupaan selawat ni pun kita kena sujud sahwi. Baik, ini dalam permasalahan tahiyat yang pertama. Makna di sini apa? Apabila kita lupa tahiyat pertama, tidak boleh kita kembali. Apabila seseorang sudah lupa tahiyat pertama, dia sudah bangkit, kemudian dia bangkit, dia telah melebihi rukuk, maka dia tidak boleh kembali kepada duduk tahiyat tadi. Kalau kembali, batal sembahyang. Sebab saya pernah kes jadi imam. Biasalah kita lupa, tuan-tuan. Nak buat macam mana time lupa? Sembahyang rakaat kedua, saya pun tak macam mana macam tu, terbangkit, dah berdiri, Allah mak, lupa tahiyat. Biasalah ada lupa. Kita ada ilmu tak turun lah. Orang yang tak ada ilmu kat belakang, apa dia paksa saya, tuan-tuan. Subhanallah. Saya tak turun, suruh lagi, subhanallah. Dia ingat kita pekak. Tak apa, tak turun lagi, 3 kali, subhanallah. Ada yang sebut macam tu. Kita pun jadi tak khusyuk.
Sebab kenapa tuan-tuan? Tak ada ilmu. Kalau tuan-tuan jadi kes macam tu di surau ni, cukup sekali nak bagi ingat saja bahawa ada yang lupa. Tak payah paksa imam, apalagi pergi ke depan, oi turun oi. Itu lagi teruk. Kalau jadi macam tu, alamak, maknanya kita betul-betul tak ada ilmu langsung tentang sembahyang. Jadi kalau orang dah lupa tahiyat yang pertama, jangan paksa. Jangan subhanallah, apalagi yang perempuan, tepuk, dia tak boleh sebut subhanallah, kena tepuk buat banyak-banyak. Imam pun tak khusyuk sembahyang. Jangan. Kalau imam sudah bangkit melebihi rukuk, sudah, kita bagi tahu saja subhanallah. Dan apa yang kita buat, kita kena tahiyat. Jangan tahiyat, boleh batal sembahyang kita makmum. Bangkit, ikut imam. Jangan tak bangkit, jangan alah aku tak selesa kalau tak kena tahiyat ni. Jangan. Bangkit ikut imam. Karena kalau kita tak ikut boleh membatalkan sembahyang. Kenapa? Mengikut imam hukum dia wajib. Yang kita tinggalkan tadi adalah sunat ab'ad. Jadi kita kena beza-bezakan. Sebab tu kalau kita sudah contoh, kita lupa baca qul huwallahu ahad, tiba-tiba kita rukuk, alamak lupa baca surah tadi. Jangan ulang kepada sunat tadi, batal sembahyang. Jangan kita dah rukuk, alamak lupa baca tadi surah dalam sembahyang. Kita pun patah balik, berdiri balik, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Ganti sembahyang dah, tak payah sembahyang, ulang balik, batal. Kenapa? Kita sudah melangkahi perkara rukun, tak boleh kembali kepada perkara sunat. Sebab tu dalam kitab Imam Syafi'i menyebutkan orang yang mengulang Fatihah berkali-kali pun dia kena sujud sahwi. Dalam kitab bab tentang solat, dia mengulangi Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, macam tak kena aja, alhamdulillahirabbil alamin. Ini harakat kurang sikit, tambah lagi sampai 3 kali dia baca alhamdulillah. Maka orang seperti ini menurut kitab kitab asas kepada Imam Syafi'i mengatakan ini orang ni kena sujud sahwi. Maknanya kita tidak digalakkan mengulang walaupun rukun yang kita ulang, tetapi yang kita baca tadi betul, kita ulang. Jangan. Kadang-kadang kita makmum, biasalah imam lambat baca, kita dah baca habis dah Fatihah. Imam ni lambat, daripada aku duduk saja, baik aku baca lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim, baca balik lagi sekali kita Fatihah 2 kali, tak habis lagi imam, tak payah baca. Kalau nak zikir-zikir yang lain, tak apa, tak payah baca Fatihah dah. Sebab kenapa? Kalau ikut kepada kitab kita kena sujud sahwi sekali. Okey, kes tadi itu kalau jadi imam yang lupa. Sekarang masalah dia makmum yang lupa. Imam duduk tahiyat, makmum dia tak macam mana, otak dia pergi ke mana, dia bangkit. Macam mana orang ni? Imam duduk lagi tahiyat pertama, makmum dah berdiri. Macam mana dia? Okey, di sini dalam kitab-kitab fiqh disebutkan dia ada 2 pilihan. Sama ada dia berdiri menunggu sampai imam berdiri, boleh, ataupun dia kembali kepada tahiyat awal. Dan ini yang lebih afdal. Tengok. Jadi kalau kita kes jadi kepada makmum, tiba-tiba kita sujud sujud entah mana, kita pergi ke ke Kuala Lumpur, kita punya fikiran bangkit-bangkit, kita tak tengok orang tahiyat lagi, kita dah berdiri dah. Alamak. Kalau kita makmum, maka kita boleh kembali kepada keadaan imam. Itu seafdal-afdalnya. Boleh juga kita tunggu dalam keadaan berdiri sampai imam bangkit, tapi seafdal-afdalnya adalah kita turun ikut cara imam. Itu baru kita cantik. Maknanya kelebihan, walaupun ini ikut imam wajib, ini pun wajib, fardu-fardu ataupun rukun-rukun, tapi mengikut imam lebih afdal. Jadi kita boleh kembali kepada keadaan mengikut imam. Baik, dah 3 baca tahiyat, duduk, kemudian selawat. Itu pada tahiyat yang pertama. Ini adalah rukun abad. Apabila kita tinggal 3 ni, maka kita kena sujud sahwi. Baik, yang seterusnya dalam setiap solat adalah selawat di akhir tahiyat, tahiyat akhir. Selawat kepada keluarga baginda Rasulullah SAW di tahiyat akhir. Ini adalah sunat mu'abad juga dalam sembahyang. Baik,
Kemudian satu lagi adalah dalam kunut. Dalam kunut ini kita pecah menjadi 3 sunat ab'ad dalam kunut. Macam mana tu Ustaz? Jadi 3. Maknanya pertama, dia kena pastikan orang yang melaksanakan kunut itu dalam keadaan berdiri. Tak boleh dia bangkit-bangkit rukuk, badan tak tegak lagi, Allahumma dini fiman hadait. Maknanya dia belum berada dalam keadaan berdiri. Maknanya berdiri kunut itu adalah sunat ab'ad juga. Tak boleh orang setengah masa nak sujud, Allahumma dini fiman hadait, terus dia sujud. Tu tak jadi. Maknanya orang yang mampu dia kena berdiri kunut. Okey. Kemudian membaca doa kunut. Kemudian di dalam kunut tersebut pun dia kena membaca selawat. Kalau dia lupa selawat, maka dia pun kena sujud sahwi. Jadi ini jadi 7. Kita pecahan dia jadi 7. Padahal kunut aja. Tapi dalam kunut tu pun ada 3 ketentuan. Yang membaca doa kunut, kemudian selawat di situ, kemudian berdiri. Dia kena dalam keadaan berdiri. Apabila dia tidak sempurna berdiri dia, maka tak boleh. Dia kunut dalam masa nak rukuk, tak boleh. Ataupun dia letak sempurna lagi berdiri, dia dah baca dia punya kunut. Baik. Ini dia adalah cara-cara ataupun sunat-sunat ab'ad dalam sembahyang. Baik. InsyaAllah tuan-tuan, kita sudah selesai melaksanakan sunat ab'ad. Kemudian buka muka surat 26, kalau yang ada kita ni, muka surat 26, cara-cara melaksanakan sujud sahwi. Pertama, orang yang hendak melakukan sujud sahwi perlulah berniat melakukannya. Tuan-tuan, sujud sahwi tak niat sujud sahwi, batal sembahyang. Jangan duk sujud sahwi tak berniat. Kenapa? Karena sujud ini adalah salah satu pergerakan rukun. Jadi pergerakan rukun ini apabila kita buat tanpa ada ketentuan, maka kita kena berniat. Sama juga dengan tuan-tuan hari Jumaat solat subuh, sujud sajadah. Sujud sajadah kena ada niat dalam hati bahawa kita nak sujud sajadah sebab ayat sajadah. Kalau tuan-tuan imam sujud, aku sujud jugalah. Bahaya kepada sembahyang, boleh batal. Sebab kenapa? Menambah satu pergerakan rukun itu. Tapi apabila pergerakan itu ada sebab dia, maka sebab itu kita kena niatkan. Sujud sahwi, sujud sajadah, tuan-tuan kena niat masa buat. Jangan sampai tak ada niat, seorang sujud kita pun sujud. Jadi orang sujud dah, kita pun sujud. Itu boleh membatalkan kepada solat kita, sebab kita sudah menambah satu pekerjaan rukun. Sebab tu kena niat. Sebab kita sujud kerana sujud sajadah, sebab kita sujud kerana sujud sahwi. Boleh Okey. Maknanya kena ada. Baik. Kemudian dia kena di hujung sembahyang. Itu kita tahulah. Sebelum salam kita buat. Dia di sini sebenarnya ada 2 pendapat. Ada pendapat yang katakan selepas sembahyang, ada pendapat yang sebelum sembahyang, sebelum salam. Tapi pendapat yang lebih kuat yang biasa kita laksanakan adalah pendapat yang sebelum salam. Baik. Kita laksanakan 2 sujud. Sujud, duduk, sujud balik. Baik. Doa yang biasalah, kita mungkin dah hafal doa dia, subhana man la yanamu wa la yamut. Wala yasu, ya amut pula. Astaghfirullahaladzim. Teringat tidur. Teringat doa tidur. Sorry. Kita silap ni kadang-kadang tuan-tuan, dia jadi ala merapu. Baik. Di ujung sebelum salat. Lupa tuan-tuan. Kita pun jenis pelupa. Salam-salam aja lupa. Boleh lagi melaksanakan sujud sahwi. Boleh. Tapi dengan syarat tidak melebihi 2 rakaat solat sunat yang ringkas. Solat sunat yang ringkas adalah baca Fatihah saja. Fatihah, pak sujud tahiyat akhir. Itu sunat yang ringkas. Maknanya sujud, berdiri sembahyang, baca Fatihah, rukuk,
tumak ninah, bangkit tumak ninah, kemudian sujud tumak ninah, kemudian duduk antara dua sujud tumak ninah. Kalau kita kira, kalau dalam minit kita dalam 2 minit lah. Mana lebih 2 minit tak sedar lagi, maka tak perlu dah sujud sawi tersebut. Tak perlu dah. Kalau sebelum 2 minit tadi boleh lagi. Kalau kita kira minit lah. Tapi di sini dalam kitab disebutkan adalah 2 rakaat yang 2 rakaat yang sederhana. Baik. 2 rakaat ni apa? Tempoh selepas salam. Itu adalah 2 rakaat. Anggaran tempoh adalah 2 rakaat yang ringan. Baik. Ini saja tuan-tuan tentang permasalahan sujud sahwi, kemudian tentang permasalahan sunat ab'ad ataupun sunat muakkad. Dia sebut sunat muakkad, tapi dalam kitab-kitab banyak disebut dengan sunat ab'ad. Baik. InsyaAllah ini saja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang ada, boleh ditanyakan. Kalau Ustaz boleh jawab, Ustaz jawab. Kalau tak boleh, kita bawa ke perjumpaan kita pada bulan yang hadapan, insyaAllah. Ada? Ya. Okey. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i mengikut. Pada suatu hari Imam Syafi'i berserta murid dia ikut solat kepada murid kepada Abu Hanifah. Murid kepada Abu Hanifah, Imam Syafi'i ni tak pernah jumpa dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah ni wafat pada tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah wafat pada tahun yang sama, bulan yang berbeza, pada tahun yang sama. Ada yang kata bulan yang sama. Baik, nak cerita sikit. Baik, pada suatu hari datanglah pelajar-pelajar dari Imam Syafi'i ini, datang dari negara-negara yang Tantan ni, Uzbekistan ke Tajikistan ke. Ada beberapa murid dia yang datang dari negara Tantan ni, Tajikistan ke Uzbekistan ke apa yang ada Tantan lah, saya pun lupa nama kawasan tersebut. Murid dia belajar, pergi jauh-jauh kepada Imam Syafi'i. Pada masa itu Imam Syafi'i sedang mengajarkan tentang cara kunut, bagaimana kunut, yang membatalkan kunut, apa kunut, kemudian kalau kita tak kunut apa-apa. Itulah sedang diajarkan. Mereka pun sedang menimba ilmu tentang masalah kunut. Pada suatu hari Imam Syafi'i pun pergilah menjumpa dengan murid kepada Abu Hanifah, iaitu Hasan Al-Basri. Baik. Ketika jumpa di situ, Imam Syafi'i ikut bermakmum kepada murid kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Abu Hanifah. Pada masa itu Imam Syafi'i tidak kunut karena imam tak kunut. Pada masa itu pun Imam Syafi'i tidak sujud sawi karena imam tidak sujud sawi. Lepas sembahyang, murid-murid tanyalah, Syekh, entah ajar kami sujud sawi macam ni, dalil ni habis semua duk ungkit, entah pun tak buat. Kira macam tu lah kalau pasal kita sembahyang, bikin tak serupa cakap. Kan? Bikin tak serupa cakap. Apa pasal ni? Kau Syekh ajar kami sujud sawi, ajar kami kunut, ajar kami ni cara batal kunut, bagaimana sunat kunut, apa ni, ajar habis semua. Tapi Syekh pun tak buat. Apa cerita ni? Dia kata, yang ni aku tak ajar ni. Yang ni aku belum ajar. Apa dia? Kalau kita ikut kepada orang yang tidak kunut, maka tak perlu kita kunut. Ini aku tak ajar. Tapi kalau kita buat juga, maka kita lebih alim daripada Imam Syafi'i. Itu jawapan dia. Kalau kita buat, orang tak kunut, tak sujud sawi, kita buat juga, maka kita lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Itu jawapan dia. Cantik ya. Saya tak buat lah. Kalau orang tak kunut, saya tak kunut. Saya pergi ke polis, orang tak kunut dan tak sujud, saya tak buat. Tapi kalau orang tu suruh saya jadi imam, saya buat kunut, dan saya kalau lupa saya buat sujud sawi. Itulah. Sebab kenapa? Saya tak lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i buat macam tu, takkan saya buat lain. Kita kata pergi ikut Imam Syafi'i, tapi pasal masalah ni kita yang lebih pandai. Itu yang jadi penyakit kita. Okey? Boleh ya? Macam mana? Ya. Itulah, sama status dia, sama kita pergi ke Perlis, ke Mekah. Saya kalau apabila mereka tidak berkunut dan juga tidak sujud sawi, maka saya tidak buat. Kenapa? Saya ikut kepada cara Imam Syafi'i.
Kecuali dalam kitab Imam Syafi'i sebut, kalau kamu pergi ke Mekah buat. Itu saya buat. Tapi tidak disebut. Tidak kita jumpai. Cuman ada sebahagian kita diberi masa, seolah-olah diberi masa untuk berkunut. Yang itu terpulanglah kepada tuan-tuan. Sebab ada pendapat yang kata kalau kita diberi masa boleh berkunut. Maksudnya imam tu sepatutnya dia dah sujud, tapi macam diberi masa panjang kepada kita untuk berkunut. Ada yang kata boleh kita berkunut. Tapi saya tak buat. Saya kalau orang kunut, saya kunut. Kalau saya jadi imam, saya kunut. Tapi kalau saya ikut kepada orang yang tak kunut, maka saya tidak kunut. Itu saya punya pandangan. Walaupun diberi masa, saya tidak buat. Kenapa? Imam Syafi'i patut buat, tapi dia tak buat. Jadi saya tak beranilah melangkahi kehebatan Imam Syafi'i. Yang tu je senang. Jadi saya punya pandangan, dan bukan tak berasas. Kita asas Imam Syafi'i. Jadi kita pun tak ni diberi masa ke tak beri masa ni. Kita pun tak bertanya-tanya. Kira kalau dia tak kunut, maka kita pun tak kunut. Baik. Sebenarnya kita nak kembali. Kunut tu macam mana jadi kunut? Pada zaman Rasulullah ada tak kunut? Kita bahas lagi pasal kunut. Sat lagi ni kata Wahabi, bukan pasal Wahabi. Kita nak lihat asas daripada kunut tu dari mana? Asas daripada kunut adalah kunut nazilah. Itu asas dia. Apa kunut nazilah? Kunut yang dilaksanakan bila-bila masa, bukan saja di subuh. Itu kunut nazilah. Tuan-tuan, saat lagi kalau saya baca kunut, jangan ajaran baru. Jangan jangan terkejut. Ini apa lah ustaz ni kunut? Orang time shock. Apa ni orang tak buat? Itu nama dia kunut nazilah. Dan inilah asas kepada kunut. Semua mazhab sepakat ada kunut nazilah. Semua pendapat. Semua mazhab nak buat kunut lepas isyak, lepas maghrib, lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar. Bukan lepas sembahyang. Maksudnya time sembahyang zuhur, time sembahyang subuh, zuhur, asar, zuhur, buat. Itu disebut dengan kunut nazilah. Sembahyang sunat, tahajud, buat kunut nazilah. Tak ada masalah. Asas dia. Tapi Rasulullah banyak melaksanakan kunut nazilah ini pada waktu subuh. Okey, asas inilah yang Imam Syafi'i ambil. Eloklah kita buat sunat kunut di waktu subuh. Karena Rasulullah banyak melaksanakan kunut nazilah di waktu subuh. Sehingga Imam Syafi'i mengambil pendapat bahawa kita sunat ab'ad melaksanakan kunut di waktu subuh. Jadi dengan tuan-tuan terkejut saya lagi. Sebab tuan-tuan jarang, tak tahulah tuan-tuan yang ada pergi ke Mesir ke mana. Kami sana kalau time perang Palestin, tiap-tiap malam, tiap-tiap sembahyang kami kunut. Kalau kita yang tak pergi, ini apa ni? Apa kunut ni? Orang kunut subuh je. Kita tak sampai ke? Time sana, saya pernah pergi pada tahun 2008, pergi ke Sepadan. Saya boleh tengok roket jatuh, tapi tak kena. Kenapa tak kena? Sebab saya berada di Mesir. Kalau tak di Mesir, kena juga. Sepadan tuan-tuan, saya dengan Sepadan lebih kurang 100 meter dengan Sepadan. Kira pesawat pembom Israel memang nampak. Sekali jalan 5-6 dia bom Sepadan tu. Kenapa? Karena banyak terowongan yang menyambung antara Mesir dengan Gaza. Jadi terowongan inilah yang banyak masuk senjata, makanan, kuih, apa semua masuk melalui terowongan. Terowongan ni lebih kurang dalam 300 meter, 400 meter lah. Dia menyambungkan, dan bukan satu, beratus. Pada waktu itu kita dengan kawan saya bawa, pada masa itu saya bawa TV One Indonesia. TV One tu dia nak buat lawatan sana, saya pun bawa lah sampai ke Sepadan tu. Saya nak masuk tak berani, tak lagi kena bom mati aku. Punya takut mati. Aduh, dah tahulah. Okey. Kita itu tuan-tuan, di situ masa kita sembahyang tu, ya Allah. Subuh sembahyang kunut. Zuhur sembahyang kunut. Asar sembahyang kunut. Maghrib sembahyang kunut, isyak sembahyang kunut. Kalau kita ni tak tahu, ini tak betul, orang mesti silap ni. Orang mesti tak pandai, kita lagi cerdik. Padahal kita tak tahu. Okey, baik. Boleh Okey. Jadi
saya tak berkeras sangat, tapi kalau misalnya masa kita pergi ke Mekah, kalau ada diberi peluang, tuan-tuan nak buat. Tapi saya tak buat, tuan-tuan. Saya, kalau orang tak buat, saya tak buat. Tapi kalau saya jadi imam di Mekah, sekokoklah jadi Ustaz Rahmat, silakan. Saya buat kunut. Walaupun start lagi kalau keluar aku kena katok dia. Keluar orang tu katok, buat kunut, kami tak buat sini. Tak apa. Maknanya pegangan kita adalah sunat ab'ad kunut tersebut. Tapi kalau kita ikut kepada orang, sebab Imam Syafi'i kata macam tu, kalau kita ikut kepada orang, maka kita ikutlah cara dia. Tapi jangan ikut sembahyang tak rukuk. Itu silap juga. Orang tak sembahyang tak rukuk, kita pun sembahyang tak rukuk. Buat sembahyang macam tu, aku ikut kata dia. Siapa bagi tahu? Ustaz Rahmat bagi tahu. Itu salah. Sebab tu kita jangan sembahyang bermakmumkan kepada orang sembahyang mayat. Kita nak sembahyang nak sembahyang maghrib, ikut kepada orang sembahyang mayat, kita pun Allahu Akbar, lepas tu Allahu Akbar. Tak boleh. Kita boleh mengikut makmum kepada orang yang sedang sembahyang sunat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i boleh batal apabila dia salam, kita tak mufarakah. Sebab tu kalau kita sembahyang kat R&R ke mana-mana tempat perberhentian, kalau kita sembahyang bermakmumkan orang yang kita tak tahu sembahyang apa, kita sembahyang tak apa ikut dia, tapi masa dia nak salam Assalamualaikum, terus kita mufarakah. Jangan tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barulah kita bangkit. Di situ menandakan kita tidak mufarakah dengan dia, sebab kita tak tahu solat apa. Sama ada dia solat sunat, sama ada dia solat isyak ke kita solat maghrib. Tapi keadaan bentuk sembahyang sama. Itu boleh kita berimam. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dia katakan elok kita sebelum salam, sebelum imam salam ataupun sebelum orang yang kita ikut itu salam, maka kita mufarqah. Maknanya kita dapat pahala berjamaah. Pada masa yang sama kita tidak membatalkan, kerana dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh imam niat lain, kita imam niat lain kalau dalam satu pekerjaan. Dia lari ke situ sekali lagi. Di dalam mazhab lain tak apa. Jadi untuk mencari perbezaan tersebut, maka Imam Syafi'i memberi dalam mazhab Imam Syafi'i memberikan satu cara keluar jalan untuk apabila kita berimamkan kepada orang kita nak jamaah, maka sebelum dia salam kita terus bangkit mufarakah. Okey ya? Baik. Okey, settle. Saya pun dah agak minum dulu. Okey. Kalau ada soalan-soalan lagi boleh sebelum habis air. Habis air tutup terus. Okey, ada? Bismillah. Okey ya. InsyaAllah tak ada kot. Semoga dengan apa yang kita sampaikan ini menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan kepada tuan-tuan sekalian. Karena kenapa saya sangat takut, tuan-tuan? Saya sangat takut mungkin tuan-tuan yang boleh masuk syurga dan saya tak boleh masuk syurga. Kenapa? Mungkin dalam hati kita ni, tuan-tuan, kita pengajar ni pun banyak syaitan tuan-tuan dengan syaitan saya punya syaitan lagi besar. Dia kadang-kadang bagi kita keikhlasan dalam mengajar ni, dia kacau. Kadang-kadang dia kacau dalam kita nak mengajar ni, macam kita seolah-olah pandai sangat. Itu kadang-kadang saya takut. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bagilah saya keikhlasan untuk beribadah ni. Ya Allah, berikanlah saya keikhlasan untuk selalu boleh beribadah, bukan karena kebendaan dan bukan karena saya harap orang tengok saya, bukan karena saya berjamaah banyak orang tepuk saya bercerita, bukan, tapi memang karena saya nak sampaikan ilmu dan memang karena betul-betul lillahi ta'ala kita nak belajar dan mengajar. Itu saja. Sebab kenapa, tuan-tuan, Al-Azhar tak pernah minta apa-apa kat saya. Saya belajar di Azhar RM3 dia minta setahun. RM3 dia minta setahun, tuan-tuan. Bayangkan, begitu Azhar nak bagi kita tu jadi orang ikhlas. Sebab tu kita lihat pensyarah Al-Azhar tu profesor, doktor apa, naik bas lari dengan pelajar. Sini tak jumpa. Jumpa tak? Pensyarah USM mengejar rapid dari Batuan ke USM. Tak jumpa, tuan-tuan.
tapi di Al-Azhar kita jumpa tuan-tuan. Kami kadang-kadang dah tumpah, doktor, Assalamualaikum, satu bas jumpa. Kenapa? Karena inilah yang diajarkan oleh Al-Azhar University, memberikan kita betul-betul keikhlasan. Walaupun kita berpangkat, berjawatan tinggi, berpangkat, bergelar yang besar, tapi tidak ada beza di sisi Allah. Yang ni kadang-kadang kita kena sedar tuan-tuan. Mungkin saya yang duduk di depan bukan ahli syurga. Semoga tuan-tuan menjadi ahli syurga. Kenapa? Saya takut dengan ketakaburan kita, dengan kesombongan kita, kita menganggap diri kita masuk syurga. Kata Umar bin Khattab, orang yang menganggap dirinya masuk syurga, ingat, ini adalah calon orang neraka. Jangan kita ibadat selalu, saya muazzin ni, imam ni, rezeki surau ni, hari-hari pergi surau, cantik dah, tiket dah dapat masuk syurga. Jangan. Belum tentu tuan-tuan. Sebab tu untuk memberikan keikhlasan kepada kita, jiwa-jiwa kita ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan istiqamah kepada kita untuk kita melaksanakan satu ibadah ini, dan kita bersyukur bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jaddatina wa li ustadina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ma nasina ya rabbal alamin. Allahumma ij'al fi qalbina nura, waj'al fi hayatina nura, waj'al fi kulli a'malina nura. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami memohon kepadamu ya Allah, untuk Engkau ampunkan segala dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa isteri kami ya Allah, dosa-dosa anak kami ya Allah, dosa-dosa suami kami ya Allah, dosa jiran-jiran kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa kaum muslimin dan kaum muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keikhlasan kepada kami dalam kami melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Jauhkanlah rasa riak, sombong dan takabur daripada jiwa-jiwa kami ya Allah. Karena perkara inilah yang boleh menghancurkan amalan-amalan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar kami hidup di dunia ini tidak lama ya Allah. Maka berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar bahawa suatu hari nanti kami akan dipertanggungjawabkan segala amalan kami ya Allah. Maka permudahkanlah pertanggungjawaban kami ini ya Allah. Semoga Engkau mudahkan kami di dalam dunia ya Allah, dan Engkau mudahkan kami di kubur ya Allah, dan Engkau mudahkan kami di alam akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.